Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Pada pagi ini saya akan membentangkan perkongsian artikel metrik bina tempat pelancongan bagi kelestarian tapak warisan dunia Melaka, Malaysia berdasarkan perspektif komuniti dan pelancong. Pembentangan ini akan melibatkan 4 aspek utama, iaitu dari segi pengenalan, kajian, 2 kaedah kajian dan dapatan kajian, dan seterusnya akhir sekali adalah kesimpulan. Bagi destinasi pelancongan, kita telah pasti merupakan tempat berlakunya interaksi antara komuniti dengan pelancong yang datang untuk melawat. Setiap destinasi yang wujud melalui proses di tempat, sama ada secara menjadi organiknya dan ataupun perancangan pembangunan kerajaan. Walau bagaimanapun, perkembangan pelancongan lestari telah menjadikan pelancong turut menyumbang kepada proses bina tempat destinasi pelancongan. Di Malaysia, telah membuktikan perancangan pelancongan telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan seterusnya, manakala bagi destinasi tapak warisan dunia, tuan rumah, terutamanya komuniti, merupakan pihak yang memainkan peranan penting dalam mengurus tadbir destinasi. Di sini kita melihat pembangunan pelancongan itu telah dilakukan oleh pihak kerajaan, namun jika destinasi itu berstatus tapak warisan dunia, penglibatan komuniti itu adalah diperlukan. Bagi pelancongan lestari juga, peranan pelancong bukan sekadar penyumbang kepada sumber pendapatan, tapi turut menyumbang kepada kelestarian destinasi. Maka keperluan membina destinasi pelancong melibatkan komuniti dan pelancong bersama dengan pihak kerajaan maupun pihak swasta. Permasalahan kajian ini jika dapat dilihat adalah wujudnya interaksi komuniti pelancong yang positif penting bagi destinasi mencapai ke tahap kelestarian, namun jarang dibincangkan dari sudut proses bina tempat yang menyumbang kepada destinasi pelancongan. Justru dengan adanya objektif kajian ini adalah membina metrik kelestarian bina tempat pelancongan tapak warisan dunia Melaka. Terlebih dahulu saya menerangkan definisi konsep dalam kajian ini adalah yang pertama, bina tempat merupakan satu proses pembinaan tempat yang memanfaatkan aset, inspirasi dan potensi komunitas tempat, dan ia menghasilkan penciptaan ruang awam yang berkualiti menyumbang kepada kesihatan, kebahagiaan kesejahteraan Malaysia. Konsep asas ini telah diaplikasi dalam menjadikan destinasi pelancongan itu secara kualiti dan memberi impak kepada komuniti dan tempat. Dalam kajian ini menekankan tahap interaksi antara komuniti dan pelancong. Bagi interaksi, terdapat 2 interaksi yang berlaku semasa proses proses menjadikan destinasi pelancong, iaitu interaksi antara rumah dan para pelancong, iaitu sama ada transaksi komersial maupun fenomena sosial. Kajian ini mendasari menggunakan sistem pelancongan di mana kita melihat bagaimana interaksi antara tuan rumah dan pelancong, memahami persepsi tuan rumah terhadap pelancongan, manakala bagi para pelancong bagaimana pengalaman semasa melancong. Kaedah kajian telah memilih kawasan kajian iaitu Melaka World Heritage City, dan menggunakan pendekatan kuantitatif di mana edaran Borang Kajian Silat telah diedarkan kepada 410 komuniti dan 400 pelancong,
dan analisis yang digunakan untuk metrik adalah analisis penilaian min. Daripada segi hasil kajian, bagi profil responden yang terlibat, kalau kita lihat dari segi komuniti, sebanyak 54.4% adalah lelaki dan 45.6% adalah perempuan. Berbanding pelancong, 56.6% adalah lelaki dan 4.34% pelancong. Dari segi majoriti umur ataupun kategori umur, bagi komuniti paling tinggi adalah berumur 29 hingga 38 tahun sebanyak 27.6%, dan manakala pelancong kategori umur 39 tahun hingga 48 tahun iaitu sebanyak 55.6%. Bagi tahap pendidikan, bagi komuniti tahap paling tinggi adalah sekolah menengah dan paling rendah, dan manakala pelancong adalah ijazah mencatatkan paling tinggi iaitu sebanyak 55.6%. Hasil daripada skor min bagi setiap pemulih-pemulih ubah iaitu terdiri daripada dua, iaitu proses bina tempat dan kesan bina tempat. Kalau kita lihat di sini, proses bina tempat terdiri daripada interaksi tempat, karakter tempat, keikutlan tempat dan pengalaman tempat. Mana kesannya adalah melalui faedah tempat, iaitu dari segi faedah dari segi ekonomi, dari segi persekitaran dan juga sosial. Kalau kita melihat pada skor ataupun pembinaan metrik ini, kita melihat skor keseluruhan ditentukan oleh skor interpretasi min, iaitu kalau kita melihat skor 4.01 hingga 7 merupakan interpretasi paling tinggi dan 2 hingga 4 adalah paling rendah dan sederhana, manakala 1 hingga 2 adalah rendah. Okey, kalau kita melihat dari segi pembinaan ini, kita menggunakan dua, satu rajah di mana di sebelah kiri, di sebelah paksi X adalah proses bina tempat dan paksi Y adalah kesan bina tempat. Kalau kita melihat keseluruhan pencapaian melalui metrik ini, komuniti secara keseluruhan bagi semua pemulih ubah adalah melebihi 5.00 skor min, iaitu untuk keempat-empat interaksi, karakter, keterikatan dan pengalaman. Keseluruhan skor min penting dicatatkan oleh interaksi tempat, iaitu sebanyak 4.81 dan paling rendah dicatatkan 4.38. Mana kesan daripada proses bina tempat ini menunjukkan faedah tempat iaitu 4.59. Manakala pelancong, skor min paling tinggi adalah melebihi 4.5. Okey, dan kita melihat hal ini menunjukkan pelancong bersetuju dengan keempat-empat komponen dalam proses bina tempat, dan keseluruhan skor min adalah paling tinggi adalah 5.01 dan paling rendah adalah 4.6, dan pelancong melebihi interaksi tempat yang dicapai oleh komuniti. Bagi faedah tempat juga, skor min bagi pelancong iaitu sebanyak 4.79. Kesimpulan, dari segi metrik ini kita melihat inilah satu kaedah pengukuran tahap kelestarian pada destinasi tersebut. Kalau kita melihat pengekalan status tapak lestarian itu adalah berterusan. Maknanya walaupun dunia mula dilanda pandemik COVID-19, still kita perlu mengekalkan tahap kelestarian pada destinasi tersebut. Justru pembinaan metrik bina tempat ini telah menunjukkan tahap interpretasi kelestarian yang paling tinggi pada destinasi tapak lestarian. Penghasilan metrik ini menekankan kepada proses pemulih ubah yang terdiri pada interaksi tempat dan kehidupan dan pengempat. Melalui metrik ini juga kita dapat kesan daripada proses tempat itu, proses bina tempat itu yang dapat diberi faedah tempat. Implikasi pada kajian ini memberi impak kepada menunjukkan bahawa pencapaian tahap kelestarian di tapak lestarian adalah paling tinggi, dan metrik ini boleh diaplikasi di dalam pengukuran kelestarian destinasi tapak lestarian di tempat lain di Malaysia maupun destinasi pelancongan di Malaysia. Sekian, terima kasih. Ini merupakan penghargaan kepada UKM.
dan inilah sebahagian daripada rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini. Sekian, terima kasih.